Assalamualaikum, selamat sejahtera. Kita berjumpa hari ini di hari Isnin 6 September 2021. Kamu akan bersama dengan cikgu dari pukul 8 pagi hingga 10 pagi. Cikgu harap semua sudah bersedia untuk mulakan pelajaran hari ini. Cikgu harap semua boleh fokus dan kita teruskan PDPR kita. Baiklah murid-murid, hari ini kamu akan menulis. Kemahiran kita hari ini adalah kemahiran menulis. Di mana hari ini kamu akan menulis karangan. Kita dah mula untuk menulis karangan berdasarkan gambar. Jangan risau, ada ayat yang telah diberi, kamu hanya perlu isi sahaja. Ini adalah pendedahan awal kepada karangan. Kita tengok apa aktiviti kita. Masih lagi dalam tema keselamatan. Unit selamat di jalan raya. Tajuk hari ini ialah beginilah caranya. Murid-murid, keluarkan buku teks bahasa Melayu dan buka muka surat 73. Buka muka surat 73 dan akan lihat paparan seperti ini. Ada beberapa gambar, ada beberapa perenggan karangan. Kita baca dulu contoh karangan di dalam buku teks ini. Sama-sama kita baca. Tajuk, beginilah caranya. Masuk perenggan pertama pendahuluan. Puan Harlina memegang tangan anak-anaknya. Mereka hendak melintas jalan raya. Mereka mengamalkan 5 langkah melintas dengan selamatnya. Cikgu ulang. Cerita ini mengenai Puan Harlina memegang tangan anak-anaknya. Mereka hendak melintas jalan raya. Mereka mengamalkan 5 langkah melintas dengan selamatnya. Cikgu harap kamu masih lagi ingat 5 tata cara melintas dengan selamat pada minggu lepas yang kita dah belajar. Ini sebenarnya dia nak cerita kembali mengenai 5 tata cara tersebut kita akan baca ikut anak panah ini Mula-mula dia ada bagi kata dia. Mula-mula. Puan Harlina dan anak-anaknya berhenti di bahu jalan. Tata cara kita yang pertama iaitu berhenti. Puan Harlina dan anak-anaknya berhenti di bahu jalan. Tengok dia berhenti di bahu jalan. Sebelum lintas ada berbendul jalan ni dia berhenti di situ. Seterusnya, selepas itu mereka melihat ke kanan dan ke kiri. Kemudian mereka melihat ke kanan semula. Tata cara yang kedua iaitu lihat. Jadi mereka buat, selepas itu mereka melihat kanan, kiri, kanan semula. Ini adalah tata cara yang kedua. Seterusnya, mereka mendengar bunyi kenderaan yang datang. Tata cara yang ketiga iaitu dengar. Yang pertama berhenti, yang kedua lihat, yang ketiga dengar. Seterusnya. Sebelum
melintas jalan raya, mereka berfikir terlebih dahulu. Okey, tata cara yang keempat iaitu fikir. Jadi sebelum melintas jalan raya, Puan Harlina dengan anak-anaknya mereka berfikir terlebih dahulu. Apa yang mereka fikir? Fikir selamat ataupun tidak. Okey, seterusnya tata cara yang kelima. Mereka berwaspada dan berhati-hati semasa melintas jalan raya. Berwaspada itu adalah tata cara yang terakhir. Contohnya, kamu tengah melintas kan, tiba-tiba kalau kau nampak ada kenderaan yang laju, jadi apa yang kamu kena buat? Adakah kamu kena berhenti di tengah jalan? Tak bolehlah. Kamu kena segerakan langkah kamu supaya dapat lintas. Tengok pada keadaan lah. Okay? Tengok pada keadaan. Okay, jadi penutupnya, akhirnya Puan Harlina dan anak-anaknya dapat melintas jalan raya dengan selamatnya. Okey, jadi menggunakan 5 tata cara melintas dengan selamatnya. Jadi selamatlah Puan Harlina dan anak-anaknya melintas jalan. Okey, kat sini juga kamu tengok sepanjang hendak melintas itu apa yang Puan Harlina buat dengan anak-anaknya. Puan Harlina memimpin tangan anak-anaknya. Itu penting. Untuk kanak-kanak, kamu perlu memimpin. Kamu perlu dipimpin oleh orang dewasa. Okey, jadi ini adalah karangan. Okey, contoh karangan dalam buku teks ini. Okey, kamu baca untuk nak melancarkan bacaan kamu. Dan kamu kena faham ini macam mana nak contoh, nak buat karangan. Okey. Jadi murid-murid, tadi kita dah lihat contoh karangan dalam buku teks. Sekarang ni, kamu buka buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 1. Okey, buka surat Bahasa Melayu Jilid 1, muka surat 82 dan juga 83. Okey, buka, kamu akan lihat paparan ini. Okey, kita akan buat sama-sama. Jadi kita tengok apa arahan dia. Arahan dia kata, tulis karangan berdasarkan gambar dan frasa. Okey, dekat sini dia ada bagi contoh lah. Kemudian dia akan bagi gambar, dia akan bagi frasa. Frasa dekat bawah ini dan juga dekat atas ini. Okey, ada permulaan dia, kamu cuma sambung sahaja guna frasa yang telah diberi. Okey, kita tengok dulu nombor 1. Contoh. Tengok gambar ni. Sebuah keluarga tengah berkelah di kat mana ni? Tepi laut kan? Jadi ni gambarnya. Kita tengok penerangannya. Kita tajuk karangan cermat, pasti, selamat. Kita mula baca pendahuluan. Kami sekeluarga hendak pergi berkelah di Pantai Merdeka. Ceritanya tentang cermat pasti selamat. Okey, sebuah keluarga nak pergi berkelah di Pantai Merdeka. Kamu tahu tak Pantai Merdeka dekat mana? Pantai Merdeka ni ada berada di Kedah, di Kuala Muda Kedah, Pantai Merdeka. Jadi kita tengok seterusnya. Okey, renggan yang kedua. Gambar ini ayah dia tengah buat apa tu? Dia tengah tengok tayar, betul? Tengah tengok tayar kat tayar kereta. Jadi kita tengok apa dia tulis kat sini dan kita cuba sambung. Sebelum bertolak, ayah, dia cerita sebelum dia nak bertolak, sebelum keluarga mereka nak bertolak, ayah buat apa? Tengok pada sini sudah beri dekat sini. Memeriksa tayar kereta. Okey, ayah memeriksa tayar kereta. Kamu tulis itu sudah betul. Okey, macam cikgu buat ayah memeriksa tayar kereta hadapan dan belakang. Okey,
tayar kereta hadapan dan belakang ataupun meriksa tayar hadapan dan belakang kereta pun boleh juga. Okey, sama saja maksud dia. Okey, tak nak tulis hadapan dan belakang, nak tulis tayar kereta saja, noktah pun sudah betul. Jadi lengkaplah perenggan kamu yang kedua. Baiklah, seterusnya kita tengok perenggan ketiga. Okey, kamu tengok gambar ini, ayah tengah masuk dalam kereta. Okey, tengah masuk dalam kereta. Jadi mula-mula apa yang diberi kat sini? Selepas itu, okey, tadi dia buat apa? Tadi dia tukar tayar, betul? Tadi dia periksa tayar. Selepas itu, kami diberi frasa dekat sini, masuk ke dalam kereta. Kami boleh tambah apa? Kami semua masuk ke dalam kereta. Ataupun kamu boleh, kami sekeluarga masuk ke dalam kereta. Okey, itu kamu boleh buat. Boleh tambah lagi. Nak tambah, kalau kamu boleh tambah, tambahlah. Okey, tapi tak payah pun tak apa. Tulis saja macam ini pun sudah betul. Okey, jadi ini adalah perenggan yang ketiga. Seterusnya, kita pergi ke perenggan yang keempat. Okey, yang keempat. Gambar diberi dalam kereta. Kamu tengok ada ayah, ada ibu. Kemudian ada anak 2 orang. Okey, jadi dekat sini dia tulis frasa yang diberi, memakai tali pinggang keledar. Okey, tali pinggang keledar kat sini tali pinggang kena pakai. Okey. Jadi kita tengok sini tulis kami apa demi keselamatan. Jadi apa kita nak isi dekat sini? Kita ambil frasa ini balik, kita tulis dekat sini. Okey, kami memakai tali pinggang keledar dengan betul demi keselamatan. Okey, kalau kamu tak nak tulis dengan betul pun, betul juga. Okey, kami memakai tali pinggang keledar demi keselamatan, sudah betul. Okey, ni cikgu tambah sahaja nak bagi cantikkan lagi ayat. Sebab pakai tali pinggang ni kena pakai keledar, tali pinggang keledar ni kena pakai dengan betul. Okey, macam setengah orang cikgu tengok dia pakai tali pinggang, dia pakai tapi dia letak kat belakang. Dia tak letak pun dekat sini dengan pinggang dia. Okey, penting untuk pakai tali pinggang keledar sebab sekiranya berlaku brek kecemasan, kamu boleh kalau kamu tengok kat iklan kan, kamu boleh terkeluar dari kereta tu, boleh kena cermin kereta depan, terutama kanak-kanak yang ringan. Okey, kamu kalau kat duduk kat belakang ni, kalau kamu tak pakai tali pinggang sebenarnya bahaya. Okey, sebab itu kerajaan Malaysia telah mewajibkan, sebenarnya dah mulalah sikit-sikit tapi masih lagi sebenarnya kita tak mampu nak buat tapi diharapkan rakyat Malaysia boleh buatlah. Buat apa? Kanak-kanak kena pakai kerusi keselamatan. Kena pakai kerusi keselamatan. Dia ada tali pinggang yang khas untuk tu. Untuk selamatkan kamu. Okey, peraturan dibuat untuk selamatkan kamu. Okey, kalau tak ada tali pinggang kerusi keselamatan, macam adik kamu pakai kan, ibu kan letak kan, itu adalah kerusi keselamatan. Kalau tak ada tu, yang penting kamu kena pakai tali pinggang. Okey, pakailah demi keselamatan. Jadi kamu boleh tulis macam tu Seterusnya kamu tengok dekat sini gambar ayah. Okey, apa tengah buat? Tengah memandu. Jadi frasanya memandu dengan cermat dan berhati-hati. Okey, jadi sini tulis ayah. Senang sahaja ini, ambil sahaja frasa ini, kamu sambung sahaja di sini. Okey, tempat kosong ini. Okey, seperti contoh ayah memandu dengan cermat dan berhati-hati. Noktah. Okey, sudah betul. Nak tambah lagi pun boleh, tak ada masalah ikut kepada tahap kamu. Kamu nak tambah, tambah. Kamu tak tambah pun okey, sudah betul. Okey, ini adalah jawapan untuk gambar kelima ini. Seterusnya kita tengok gambar terakhir. Okey, ada sebuah kereta berhenti di traffic light. Betul. Traffic light ni warna apa? Warna merah dekat atas ni tengah menyala. Jadi lampu isyarat bernyala. Jadi
kamu nak buat apa? Kamu bawa je ke sini. Okey, kita baca dulu. Ayah mematuhi undang-undang jalan raya. Okey, ayah akan berhenti apabila lampu isyarat merah bernyala. Okey, ayah dia mematuhi undang-undang jalan raya. Baguslah kan? Jadi ayah akan berhenti apabila lampu isyarat merah bernyala. Okey, jadi ini kamu bawa ini je, kamu tulis saja. Sudah betul Dah selesai ini dan perenggan penutup. Okey, penutup akhirnya kami tiba di Pantai Merdeka dengan selamatnya. Kami berkelah dengan gembiranya. Dah selamat sampai. Okey, selamat sampai kerana ayah dia bawa dengan cermat. Okey, bawa pandu cermat, jiwa selamat. Okey, ini sahaja untuk latihan muka surat, dua muka surat ini Baiklah murid-murid, seterusnya muka surat terakhir untuk buku jilid 1 ini, muka surat 84. Kamu boleh buat kalau kamu ada masa dan kelapangan Cikgu tidak paksa buat. Kalau boleh buat, buat. Okey, tak buat pun tidak ada masalah Jadi ini kamu buat, kita tengok dulu. Cikgu bagi contoh juga Jadi kat sini tajuk dia menunggang motosikal dengan selamatnya, ada gambar. Ada gambar 1, 2, 3, 4. Ini isi juga di tempat kosong. 1, 2, 3, 4. Senang saja. Okey, kalau nak buat boleh, tak nak buat pun tak apa. Jadi hari ini selesailah tema keselamatan kita. Okey, untuk pelajaran 1 ni selesai tema keselamatan. Cikgu harap kamu dapat buat tugasan cikgu tadi, kemudian pergi rehat. Okey, kita jumpa untuk pelajaran kedua. Pelajaran kedua kita akan masuk tema yang baru. Okey, pergi rehat, kita jumpa untuk pelajaran yang kedua.